Allah ya Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihil ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama melafazkan rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu pada petang yang berbahagia ini untuk kita menyambung kembali pembacaan kitab Al-Waraqat fi ilmi usulil fiqh, kitab Waraqat karangan Imamul Haramain Al-Juwaini rahimahullahu azza wa jal. Yang sebelum ini kita telah pun mempelajari kitab ini berulang kali, dan untuk para pelajar sesi lepas, para pelajar yang baru tiba di Mesir sesi lepas, saya telah pun membacakan kitab ini kepada mereka, dan kita telah pun sampai kepada perbahasan berkenaan dengan nasakh, berkenaan tentang nasakh, an-naskhu. Daripada awal kitab sampai kepada perbahasan an-naskhu, kita telah pun membicarakannya, alhamdulillah. Dan takdir Allah Subhanahu wa taala berlaku isu Covid di seluruh dunia termasuk di Mesir, menyebabkan kelas kita terpaksa kita tangguhkan daripada bulan 4 hari tu, 4, 5, 6, 7, 8, 9, setelah berlalu sekitar 6 bulan, sangat tergendala. Namun alhamdulillah, setelah kita berusaha memulakan semula kelas-kelas di peringkat Ruwaq Jawi, dan saya alhamdulillah pada hari ini berkesempatan untuk menyambung semula perbahasan kitab Al-Waraqat fi ilmi usulil fiqh karangan Imamul Haramain Al-Juwaini. Sebelum ni kita telah pun masuk dalam perbahasan berkenaan dengan an-naskhu, dan kita telah pun mempelajari beberapa perkara-perkara asas. Namun disebabkan waktu yang sangat panjang, menyebabkan saya kira mungkin kita mula sikit daripada awal, tapi bukan daripada awal kitab. Kita mula semula daripada awal perbahasan berkenaan dengan an-naskhu. Semoga apa yang telah kita pelajari semakin kita faham, yang tak pernah ikut lagi dapat terus mengikutnya. Bermula daripada perbahasan berkenaan dengan an-naskhu yang didatangkan oleh Imamul Haramain Al-Juwaini. Dan insya-Allah kelas kita pada hari ini akan berterusan insya-Allah setiap hari Khamis, pada pukul 3 petang. Cuma tadi saya masalah internet sikit rasanya menyebabkan kelas kita terlambat sikit tadi. Jadi setiap hari Khamis, setiap minggu kita akan bersama dengan kitab Al-Waraqat fi ilmi usul al-fiqhi karangan Imamul Haramain Al-Juwaini, untuk kita mendalami apakah yang didatangkan oleh pengarang, untuk kita semakin memahami dengan jelas bagaimanakah para ulama, khususnya ulama-ulama fiqh, bagaimana mereka dapat mengeluarkan hukum hakam yang ada tersimpan di sebalik ayat-ayat Al-Quranul Karim, di sebalik hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sebalik qiyas, di sebalik ijma'. Bagaimana cara kefahaman mereka dan bagaimana mereka dapat memproses perkara tersebut sehingga mereka dapat menyediakan kepada kita dengan begitu baik kehendak-kehendak Allah Subhanahu wa taala dari segi hukum hakam fiqh berdasarkan kefahaman mereka. Jadi matan Al-Waraqat ini merupakan antara matan asas di dalam ilmu usul fiqh, berdasarkan ilmu usul fiqh aliran jumhur para ulama. Sebab sebagaimana semua kita sedia maklum, ilmu usul fiqh adalah kefahaman yang ada dalam minda para ulama kita, yang mereka ini para ulama fiqh, yang mereka ini bertanggungjawab untuk mencari gali hukum hakam syarak yang telah ada dalam dalil-dalil syarak. Cuma dalil-dalil syarak ini bersifat teks. Jadi bagaimanakah
kefahaman yang betul terhadap teks-teks tersebut, inilah yang diperbincangkan hangat di dalam ilmu usul fiqh. Dan setiap para ulama ada cara yang berbeza di dalam memahami nas-nas syarak. Cuma secara besarnya ada dua madrasah besar, ada dua cara pemikiran yang besar di dalam memahami teks-teks syarak, iaitu cara pemikiran para ulama kebanyakannya, yang kita kata sebagai jumhur para ulama, dan cara pemikiran mazhab Sayyidina Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man di dalam memahami teks-teks syarak. Jadi dengan sebab itu kalau kita lihat kebanyakan pandangan-pandangan fiqh, kadang-kadang kalau kita lihat percanggahan itu berlaku di antara jumhur para ulama dengan mazhab Imam Abu Hanifah. Ini bukan berpunca kerana mereka tidak punya dalil ataupun bercanggah dengan hadis dan sebagainya. Ini tidak sama sekali. Sebaliknya perbezaan itu berlaku disebabkan mereka berbeza di dalam cara memahami dalil-dalil syarak. Sebab itu kalau kita lihat, saya teringat sewaktu saya mempelajari kitab Al-Muwatta' karangan Al-Imam Malik. Sewaktu saya mempelajari kitab ini di hadapan guru kami Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi Al-Hasani. Lalu Imam Malik telah mendatangkan di dalam kitab Al-Muwatta' satu hadis yang sahih di sisi beliau. Satu hadis yang sahih di sisi beliau. Namun beliau tidak pula menggunakan hadis tersebut untuk dijadikan sebagai dalil dari segi masalah fiqh. Jadi suatu saya ajukan kepada Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi mengapa perkara itu berlaku. Sedangkan hadis ini di sisi Al-Imam Malik adalah hadis yang kuat. Namun mengapa beliau tidak menggunakan ataupun tidak menjadikan hadis itu sebagai dalil bagi mazhab beliau? Maka kata Fadilatul Syekh Yusri bin Rushdi, ini kerana dalil sekalipun betul, hadis contohnya, hadis sekalipun betul dari segi maknanya dari segi kekuatan hadis itu adalah hadis sahih ataupun hadis hasan, namun adakah semata-mata ianya sahih ataupun hasan maka terus boleh menjadi dalil untuk hukum hakam fiqh? Di sini kita dapat belajar daripada tindakan Al-Imam Malik. Beliau sekalipun mengakui bahawa hadis itu adalah boleh jadikan sebagai dalil, namun beliau tidak pula menjadikan hadis itu sebagai dalil kerana di sana ada dalil-dalil yang lain yang bagi beliau lebih kuat daripada hadis sahih tersebut. Jadi ilmu usul fiqh adalah satu ilmu yang sangat penting yang menjadi panduan kita untuk meneliti bagaimana cara para ulama memahami dalil-dalil syarak. Dan di sini tahulah kita bahawa percanggahan para ulama dari segi fiqh bukan kerana mereka tidak menjumpai dalil, tetapi mereka berbeza pendapat dari sudut bagaimana cara untuk memahami dalil-dalil syarak. Jadi sebelum ni kita telah pun mempelajari matan ini daripada awal kitab sampailah kepada perbahasan an-naskhu, dan kita sepatutnya masuk kepada bahagi jenis-jenis an-naskhu. Namun disebabkan sudah lama kita meninggalkan pengajian ini, maka ada baiknya kalau kita mulakan daripada awal perbahasan an-naskhu. Moga-moga tajuk-tajuk yang dibincangkan seterusnya ini terus berkait di dalam minda kita untuk dihalusi dengan baik, insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita mulakan biiznillah Subhanahu Wa Taala dengan kita membaca Al-Fatihah kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, pengarang kitab ini, dan seluruh para ulama yang telah menyampaikan kitab ini sehingga sampai kepada kita, dan juga kepada seluruh para ulama dalam apa sahaja bidang yang telah memberikan kebaikan kepada seluruh umat Islam, kepada mereka semua, dan kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, ke semua mereka, dan juga kepada seluruh kaum muslimin. Kita hadiahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Biisnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-alim al-allamah Abil Ma'ali Abdul Malik ibn Abdullah ibn Yusuf al-ma'ruf bi Imam al-Haramain al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, al-mutawaffa sanata 78 wa 400 min hijratin Nabi alaihi salatu wassalam, radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, wa nafa'anna Allahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi
وقراء ورقاته وسائر مصنفاته وشراحها اللهم أمين. قال سيدنا الإمام إمام الحرمين الجويني: وأما النسخ فمعناه الإزالة، يقال نسخت الشمس الظل إذا أزالته ورفعته. وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في الكتاب أي نقلته. وحده الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. Baik, matan ini bermaksud yang pertamanya Imam Al-Haramain mendatangkan terjemahan kalimah an-naskhu dari segi makna bahasa Arab. Sebelum ia menjadi satu istilah di dalam ilmu usul fiqh, apakah penggunaan asal kalimah an-naskhu? Apakah makna asal bagi kalimah an-naskhu berdasarkan penggunaan masyarakat orang Arab? Jadi kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa amma an-naskhu fa ma'nahu al-izalah. Adapun an-naskhu, adapun tajuk berkenaan dengan salah satu tajuk penting dalam ilmu usul fiqh yang namanya an-naskhu, maka makna bagi an-naskhu secara makna bahasa maknanya fa ma'nahu ay fa ma'nahu min haitsu lughah. Dari segi bahasa, an-naskhu bermaksud al-izalah. Izalah maknanya tindakan menghilangkan sesuatu perkara. Kata sendilah, penghilangan. Kalau saya pun tak pandai bahasa Melayu sangat. Maknanya tindakan seseorang yang menghilangkan sesuatu benda. Contoh, kalau saya tengok di jalan ada kotoran atau ada duri atau ada paku, saya ambil paku sebut dan saya buang daripada jalan, maknanya saya boleh sebut laqad azaltu al-mismar min zahri tariq. Saya telah pun menghilangkan mismar paku. Saya telah menghilangkan paku. Saya telah membuang paku, menghilangkan paku daripada tengah jalan, daripada jalan. Jadi itu maksud dia al-izalah, tindakan seseorang yang menghilangkan apa sahaja. Itu dari segi asal penggunaan bahasa Arab. Lalu Imamul Haramain membuktikan ucapan beliau ini dengan mendatangkan satu ucapan di kalangan orang Arab, disebut yuqal, boleh dikatakan, boleh disebut dari segi bahasanya, nasakhati syamsu dhilla idza azalathu wa rafa'athu. Disebut dari segi bahasa Arabnya betul kalau kita guna ayat ini, nasakhati syamsu adh-dhilla, matahari telah menasahkan bayang-bayang. Okey, digunakan kalimah nasakhati syamsu, matahari telah menasahkan bayang-bayang. Apa maksud matahari telah menasahkan bayang-bayang? Jadi orang Arab bila tengok bayang-bayang hilang, bila matahari makin naik, bayang-bayang yang asalnya panjang semakin pendek, semakin pendek, maka orang Arab akan menyebut nasakhati syamsu adh-dhillah, matahari telah menasahkan bayang-bayang. Jadi ucapan nasakhat ini digunakan dengan maksud idza azalathu wa rafa'athu, ketika matahari telah menghilangkan bayang-bayang tersebut dan matahari telah mengangkat bayang-bayang tersebut. Mengangkat secara, orang kata apa, secara majaz lah, secara simboliknya. Sebab kita tak nampak pula matahari tu ada tangan keluar, ambil bayang-bayang buat keluar. Kalau contoh macam paku di jalan, nampak bila saya membuang paku itu dengan cara saya mengangkat paku itu daripada berada di jalan, saya angkat dia dan saya lempar ke tempat lain, saya buang ke tempat lain. Tapi bila orang Arab kata nasakhati syamsu zilla, iaitu maksudnya azalat asyamsu az-zilla wa rafa'athu, matahari telah mengangkat bayang-bayang tersebut dan telah menghilangkan bayang-bayang tersebut. Maka dengan maksud apa nasakhat di sini? Dengan maksud matahari telah menghilangkan bayang-bayang. Kerana sebagaimana semua kita sedia maklum, sewaktu matahari mula terbit di ufuk timur, bayang-bayang sebarang benda akan menjadi panjang. Semakin matahari bergerak ke ufuk barat, maka bayang-bayang menjadi semakin pendek. Akhirnya, bila matahari tegak betul-betul atas kepala, dalam beberapa keadaan langsung tak ada bayang-bayang. Jadi, tindakan matahari yang bergerak daripada timur ke barat itu, pergerakan matahari itu menyebabkan bayang-bayang menjadi pendek. Jadi, orang Arab kata matahari telah menghilangkan bayang-bayang. Matahari telah
menghilangkan bayang-bayang. Dengan maksud maknanya matahari menjadi sebab kepada bayang-bayang menjadi pendek. Bukan matahari itu yang berkuasa. Jangan kita kata, hai, syirik ni, syirik. Sebab orang sekarang kadang-kadang dia cepat nak mengatakan orang tu syirik, orang tu sebagainya. Jadi, masuk matahari telah menghilangkan, iaitu matahari dengan sebabnya Allah Ta'ala menghilangkan bayang-bayang dengan melalui perantaraan matahari. Jadi, matahari menjadi sebab kepada hilangnya bayang-bayang. Jadi bila digunakan kalimah nasakhati syamsu dhilla, apabila bayang-bayang semakin pendek dengan maksud matahari menghilangkan bayang-bayang, maka tahulah kita bahawa an-naskhu secara makna bahasa Arab ianya bermaksud al-izalah. An-naskhu dengan maksud al-izalah. Kerana akhirnya selepas an-naskhu difahami oleh masyarakat Arab pada zaman Nabi, sebelum zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, an-naskhu difahami dengan maksud al-izalah. Akhirnya pada zaman setelah pembukaan ilmu usul fiqh, ulama telah menggunakan kalimah an-naskhu tapi bukan lagi dengan maksud menghilangkan sebarang benda, tapi dengan maksud yang khusus yang akan kita pelajari sebentar nanti. Jadi sebab itu dalam apa-apa ilmu biasanya ulama-ulama kita akan mendatangkan terlebih dahulu apakah erti kalimah ini secara makna asal bahasa, dan apa pula makna kalimah ini secara istilahnya, secara ilmunya. Maksudnya dalam ilmu usul fiqh, bila sebut kalimah an-naskhu, adakah dia bermaksud al-izalah semata-mata atau dia ada makna yang tersendiri? Ataupun dalam bahasa lain kita kata dia mempunyai makna istilah, makna secara istilah. Okey. Seterusnya kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, waqil ma'nahu an-naqlu, dikatakan waqila. Jadi kata Fadilatul Syekh Yusri bin Fadilatul Syekh Said bin Shaltut dan juga guru-guru kita yang lain, maksud waqila dikatakan. Kadang-kadang digunakan kalimah waqila ini semata-mata nak bagi tahu ada di sana pandangan lain. Namun di sini bukan semata-mata nak menyatakan ada pandangan lain, namun yang ingin dinyatakan juga di sini adalah pandangan yang akan disebut sebentar nanti adalah pandangan yang lemah. Sehingga disebut dikatakan, ada orang katalah, adalah yang kata macam tu. Maksudnya ini pandangan yang lemah. Maknanya pandangan yang kuat secara bahasa an-naskhu adalah bermaksud al-izalah. Okey, ada pandangan yang kedua dan pandangan ini lemah, mengatakan secara asal makna bahasa an-naskhu bermaksud an-naqlu. Wa qila ma'nahu an-naqlu. Dikatakan makna bagi an-naskhu secara bahasa adalah an-naqlu, iaitu memindahkan. An-naqlu, tindakan seseorang memindahkan satu benda daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Okey, ini pandangan yang kedua yang mengatakan an-naskhu secara bahasa bermaksud an-naqlu. Namun yang kuat adalah an-naskhu adalah secara bahasanya sebenarnya dia adalah bermaksud al-izalah. Namun kalau digunakan kalimah an-naskhu dengan maksud memindahkan satu benda daripada satu tempat ke satu tempat, dalam keadaan benda tu masih ada, itu adalah penggunaan secara majaz, secara bukan asal penggunaan utamanya, bukan asal penggunaannya. Macam kita lah, kalau kita tengok dalam bahasa Melayu kita katakan contohnya Allahumma salli ala sayyidina Nabi alaihi salatu wassalam. Contohnya kalau kita tanya dari segi asal penggunaan bahasa Melayu, kalau guna kalimah awak, okey, guna kalimah awak, maka awak adalah bermaksud kamu. Secara makna bahasa Melayu ni begitu. Tapi kadang-kadang ada orang guna kalimah awak dengan maksud saya. Dia kata awak orang miskin, awak orang susah. Jadi ketika itu awak itu dia bukan lagi menggunakan makna bahasa yang asal, tapi dia sudah ditukar kepada makna lain. Maka dia dipanggil sebagai majaz, sebagai makna kedua yang memerlukan bukti bahawa kalimah itu bukan digunakan pada makna yang asal, yang mula-mula. Jadi waqil ma'nahu an-naqlu. Ada pandangan kedua mengatakan an-naskhu bermaksud an-naqlu. Ia dipetik daripada ucapan orang Arab. Apa bukti bahawa an-naskhu bermakna an-naqlu di sisi pandangan kedua ini? Mereka kata buktinya adalah orang Arab menyebut juga satu ucapan yang di sisi mereka adalah betul, iaitu ucapan yang berbunyi nasakhtu ma fil kitabi
nasakhtu ma fil kitab. Saya telah menasahkan apa yang ada dalam kitab. Tapi bila mereka guna kalimah nasakhtu ma fil kitab, bukan maksudnya mereka padam tulisan dalam buku. Sebaliknya, dia bermaksud saya memindahkan satu ucapan yang ada dalam satu buku, saya pindahkan ucapan itu ke helaian kertas yang lain. Maknanya macam zaman dulu, kita ada buku ni contoh, sahabat-sahabat tak ada kebetulannya buku ini, jadi tengok buku ni, sahabat ambil satu buku kosong, tulis waqila, tulis waqila, maknahu tulis, an-naqlu. Jadi ditulis, dipindahkan kalimah itu daripada asal buku saya ini dipindahkan ke kertas yang lain. Jadi orang Arab menggunakan proses itu dinamakan bahawa itu adalah an-naskhu. Sebab tu orang Arab kata nasakhtu ma fil kitab. Saya telah menasahkan, saya telah menyalin semula, saya telah memindahkan kalimah yang ada dalam satu buku, saya pindahkan ke buku yang lain. Jadi akhirnya kalimah itu bukan saja ada dalam buku yang pertama, tapi sudah ada dalam buku yang kedua. Jadi orang Arab guna kalimah nasakhtu ma fil kitab, tetapi bukan maksudnya dia memadamkan tulisan yang ada dalam buku yang pertama. Jadi ini menunjukkan bahawa an-naskhu, selain daripada ia memberi makna al-izalah, iaitu memadamkan atau menghilangkan, ia juga bermaksud an-naqlu, iaitu memindahkan. Sebab tu kata Imam Al-Haramain, nasakhtu ma fil kitabi ay naqaltuhu. Saya menasahkan apa yang ada dalam kitab, maksud dia saya memindahkan, saya memindahkan tulisan itu daripada buku ini, buku yang pertama, saya pindahkan ke buku yang kedua. Okey, sebentar, saya nak cas handset. Handset sudah baterinya sudah hampir habis. Sebentar ya. An-naskhu mempunyai dua pengertian. Kadang-kadang digunakan kalimah an-naskhu dengan maksud menghilangkan satu benda. Maksudnya benda tu terus tak ada dah di tempat yang pertama, dibuang ke tempat yang kedua, ataupun dihilangkan terus. Atau yang keduanya an-naskhu dengan maksud an-naqlu, iaitu dipindahkan. Contoh yang kita guna, saya nasakhtu ma fil kitab, saya telah memindahkan tulisan daripada satu kitab, saya pindahkan ke buku yang lain. Cuma kata para ulama, ta'arif yang kedua ini adalah ta'arif an-naqlu itu adalah pengertian secara majaz, kerana an-naskhu digunakan sebenarnya untuk merujuk kepada menghilangkan, bukan maksud memindahkan. Itu adalah terjemahan ataupun pengertian an-naskhu secara makna bahasa, secara makna bahasa Arab. Okey, sekarang kita pergi kepada apakah sebenarnya pengertian an-naskhu secara makna istilah. Iaitu secara ilmu usul fiqhnya, apakah dia maksud an-naskhu. Qala Sayyidina Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa hadduhu al-khitabu dallu ala raf'il hukmi thabiti bil khitabil mutaqaddim lahu lakana sabitan ma'a tarakhihi anhu. Al-khitabu ad-dallu ala raf'il hukmi thabiti bil khitabil mutaqaddim ala wajhin laulahu lakana sabitan ma'a tarakhihi anhu. Ini pula adalah ta'rif, definisi bagi an-naskhu secara makna istilah, secara makna yang digunakan di dalam kitab usul fiqhi. Okey, apakah maksud an-naskhu? An-naskhu adalah, kata Imam Al-Haramain, wa hadduhu, maksudnya ta'rif an-naskhu secara istilahnya. Cuma kalau kita perhatikan, sebenarnya ini bukan ta'rif bagi an-naskhu, tapi dia adalah ta'rif bagi an-nasikhu. An-nasikh. An-naskhu adalah proses itu, manakala an-nasikh adalah orang, adalah bukan orang, benda yang menghilangkan. Kalau ikut an-nasikh, kalau secara bahasa boleh kita terjemahkan orang yang memindahkan, orang yang menghilangkan. Tapi yang dalam sini an-nasikh iaitu merujuk kepada dalil
yang menjadikan dalil yang sebelumnya sudah tidak lagi boleh dijadikan sebagai dalil dan hujah. Jadi disebut sini wahadduhu, ta'rifnya, maknanya kalau ikut secara sekali lalu kita akan faham maknanya ini adalah ta'rif bagi an-naskhu, proses itu, proses yang berlaku. Namun yang dimaksudkan di sini bukan an-naskhu, sebaliknya adalah an-nasikhu. Okey, wahadduhu maksud dia wahaddun nasikhi, ta'rif bagi an-nasikh. Apa dia an-nasikh? Al-khitabu. Al-khitab yang dimaksudkan di sini adalah al-hukmu asy-syar'i. Okey. Al-khitabu dallu ala raf'il hukmi tsabiti bil khitabil mutaqaddim. An-nasikh adalah dalil-dalil syarak yang menunjukkan kepada pengangkatan ataupun menunjukkan proses mengangkat hukum syarak yang lain yang telah sabit bil khitabil mutaqaddim, hukum syarak yang telah sabit dengan dalil-dalil yang lebih awal. Okey, maknanya nasikh adalah dalil syarak yang menunjukkan hukum bagi sesuatu perbuatan sudah tidak boleh diamalkan. Yang mana hukum yang ingin dihilangkan tersebut, yang ingin diangkat tersebut, sebenarnya hukum itu pernah dibuktikan dengan dalil-dalil yang terdahulu. Maksudnya dulu ada dalil yang menunjukkan bahawa hukum perbuatan adalah sekian. Kemudian datang dalil yang seterusnya yang lebih lewat, yang mana dalil yang lebih lewat mengatakan bahawa hukum bagi perbuatan yang sama bukan lagi hukum yang lama, sebaliknya hukum yang baru. Jadi dalil yang baru itu dinamakan sebagai an-nasikhu. Kita akan tengok contoh sebentar nanti insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Al-khitabu dallu ala raf'il hukmi tsabiti bil khitabil mutaqaddim ala wajhin. Ala wajhin ay bi qaidi atau bi syarti laulahu lakana sabitan. Yang mana kalaulah tidak kerana laulahu, kalau tidak kerana dia. Siapakah dia yang dimaksudkan di sini? Maksudnya kalau tidak kerana dalil yang kedua yang baru tersebut. Kalau tidak datangnya dalil kedua, dalil yang lebih terkemudian, lakana sabitan ay lakana al-hukmu sabitan. Maksudnya nescaya hukum yang lama, lakana al-hukmu as-sabit bil khitabil mutaqaddim, lakana al-hukmu as-sabitu bil khitabil mutaqaddim, maksudnya nescaya hukum yang telah sabit, yang telah berdalilkan dalil yang lebih awal, nescaya hukum itu akan sabit. Nescaya hukum itu akan terus berkuat kuasa, akan terus dapat dipegang, dapat terus diamalkan. Okey. Tapi oleh kerana sudah datang dalil yang baru, maka hukum yang lama sudah tidak boleh lagi digunakan. Ma'atarakhihi anhu. Syarat yang kedua pula adalah selain daripada kalau tidak kerana dalil yang kedua, nescaya hukum yang sudah sedia ada akan terus diamalkan. Syarat yang kedua, hendaklah dalil yang kedua itu tidak datang serentak dengan dalil yang pertama. Hendaklah hukum yang lama itu dia datang lebih awal dan dalilnya pun datang lebih awal. Kemudian datang pula dalil yang baru. Yang mana dalil yang baru menyatakan hukum yang bercanggah dengan hukum dalil yang lebih awal. Jadi disyaratkan mesti tidak datang secara serentak. Namun kalau datang secara serentak, ianya tidak dipanggil sebagai an-naskhu. Sebaliknya dipanggil sebagai at-takhsis. Dipanggil sebagai at-takhsis. Dan kita juga telah membicarakan tentang isu at-takhsis. Sebelum ini kita pernah membicarakan tentang isu takhsis rasanya. Okey. Jadi kalaulah dia datang secara serentak, dia tidak dinamakan sebagai an-naskhu. Sebaliknya dia didatangkan sebagai, belum lagi kita belum lagi bincang tentang at-takhsis. InsyaAllah kita akan bincang selepas pertemuan yang akan datang. Okey, apa dia takhsis? Takhsis ni contohnya seperti ini. Allah Ta'ala berfirman,
wal asr, bismillahirrahmanirrahim, wal asr innal insana lafi khusr. Okey, tengok wal asr, demi masa ataupun demi waktu asar. Banyaklah para ulama berbeza pendapat terhadap makna al-asr yang diinginkan oleh Allah Taala. Okey, demi masa ataupun demi waktu asar. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia seluruhnya berada dalam kerugian. Maknanya sesungguhnya innal insan, sesungguhnya seluruh manusia berada dalam kerugian. Jadi hukum yang ingin dinyatakan dalam ayat yang kedua ini adalah semua manusia tanpa berkecuali berada dalam kerugian. Kemudian Allah Ta'ala menyebut illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Melainkan orang yang beriman dan beramal soleh, mereka saling nasihat menasihati dengan menyatakan kebenaran, dan mereka saling nasihat menasihati dengan penuh kesabaran. Jadi bila Allah Taala sebut illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, ucapan ini sebenarnya dia bercanggah dengan ayat yang sebelumnya, iaitu ayat menyatakan manusia tanpa berkecuali kesemuanya berada dalam kerugian. Memang kalau ikut semata-mata firman Allah Ta'ala yang berbunyi kebaikan, atau dia ajak dengan bau mengajak, okey, tidak kira sama ada orang itu beramal soleh atau beriman atau mengajak orang kepada kebaikan atau tidak, kesemua mereka berada dalam kerugian, sebab Allah Ta'ala sebut innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Kemudian Allah sebut ayat yang seterusnya, melainkan orang yang beriman. Orang yang beriman, orang yang beramal soleh, orang yang mengajak kepada kebaikan, orang yang mengajak kepada dengan penuh kesabaran, mereka tidak rugi. Yang rugi yang tak beriman, yang tidak beramal soleh, yang tidak ajak orang kepada kebaikan, yang tidak ajak dengan kesabaran. Mereka yang rugi. Jadi maknanya berlaku pembatalan kepada, ataupun dalil yang kedua, ayat yang ketiga telah menyatakan bahawa hukum ayat yang kedua itu adalah tidak lagi diamalkan. Kalau ikut semata-mata ayat yang kedua, innal insana lafi khusr, semua manusia kerugian, memang tak kira siapa. Datang ayat yang ketiga mengatakan tidak, ada yang tidak rugi. Jadi maknanya berlaku perubahan kepada hukum yang disebut bagi ayat yang kedua. Namun ianya tidak berlaku secara senggang masa. Mereka tidaklah turun ayat innal insana lafi khusr terlebih dahulu, kemudian tak lama lepas tu, seminggu ke 2 minggu ke sebulan 2 bulan, baru turun illal ladzina amanu. Kalaulah yang berlaku seperti itu, maka ia dinamakan sebagai an-naskhu, sebab dia kena dengan ta'rif. Dalil satu dalil yang datang, yang dalil itu telah mengangkat, maknanya menyatakan bahawa hukum yang lama sudah tidak lagi boleh diamalkan, yang mana kalau tak sebab datangnya dalil yang baru, nescaya kita akan terus berpegang dengan dalil yang kedua. Namun dia tidak kena dengan ta'rif yang terakhir, iaitu ma'atarakhihi anhu. Syarat dia mestilah di antara dalil yang lama dengan dalil yang baru berlaku senggang masa, bukan disebut secara serentak, bukan turun secara serentak. Namun kalau turun dalam masa yang sama, itu tidak dipanggil sebagai an-naskhu, sebaliknya dinamakan sebagai at-takhsis. Dan takhsis ada perbahasan-perbahasan hukumnya, kerana takhsis adalah pengecilan skop. Allah Ta'ala sebut sesungguhnya manusia semua dalam kerugian, kemudian Allah kata tapi ada juga yang tak rugi. Maksudnya Allah ingin mengecilkan skop asal orang yang disebut semua manusia dalam kerugian. Dan lalu kita tahulah sebenarnya bukan semua dalam kerugian, tapi ada yang tidak rugi. Adapun an-naskhu akan menyebabkan dalil yang pertama sudah tidak lagi boleh digunakan. Dalil yang lebih awal sudah tidak lagi boleh dijadikan sebagai dalil syarak, dalil untuk menetapkan hukum hakam. Tapi kalau at-takhsis, tak, dalil yang pertama masih, dalil yang disebut lebih awal masih berfungsi. Contoh macam ayat tadi, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia semua dalam kerugian. Manusia tak kira siapa, semua dalam kerugian. Bila Allah kata illal ladzina amanu, melainkan orang yang beriman,
Maknanya orang yang beriman sajalah yang tak rugi. Selain daripada orang yang beriman, selain daripada orang yang beramal soleh, selain daripada orang yang ajak kepada kebaikan, yang ajak dengan penuh kesabaran, selain daripada mereka, mereka masih lagi terkait dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, innal insana lafi khusrin. Mereka tetap masih lagi berada dalam kerugian. Namun kalau an-naskhu, bila datang saja an-nasikh, maka dalil yang lebih awal yang dipanggil dari segi istilahnya al-mansukh, dalil yang sudah dihilangkan dari sudut hujah untuk dari segi kemampuan dalil itu untuk menjadi dalil hukum hakam fiqah, maka bila datang saja an-nasikh, maka al-mansukh iaitu dalil yang lebih awal sudah tidak lagi boleh menjadi dalil. Dia hanya boleh menjadi bacaan ayat Al-Quran kalau tidak dinasahkan bacaannya. Okey. Beza dengan at-takhsis. At-takhsis dalil yang mengecilkan skop dengan dalil yang dikecilkan skop, kedua-duanya masih lagi boleh dijadikan sebagai dalil. Jadi ini adalah an-naskhu dan juga an-nasikh. Jadi bila Imamul Haramain sebut wa hadduhu al-khitabu ad-dallu ala raf'il hukmi thabiti bil khitabil mutaqaddim ala wajhin laulah lakana thabitan ma'a tarakhihi anhu, lakana thabitan ma'a tarakhihi anhu. Tarakhihi ay tarakhi al-khitab as-sani anhu ay anil khitabil mutaqaddim. Dalil yang kedua datang lebih lewat daripada dalil yang sebelumnya. Maka kalaulah berlaku, kalau itu adalah ta'rif bagi an-nasikh, sebab dikata al-khitab. Jadi tahulah kita an-naskhu adalah raf'u al-hukmi thabit bil khitabil mutaqaddim bil khitab ad-dali ala ar-raf'i. Jadi an-naskhu kita boleh kata raf'ul hukmi. An-naskhu adalah raf'ul hukmi thabiti bi khitabin mutaqaddim bi khitabin akhar. Pengangkatan satu hukum yang diangkat itu telah pun sabit sebelumnya dengan dalil-dalil yang lebih awal. Cuma hukum itu diangkat oleh dihilangkan ataupun diberhentikan penguatkuasaannya sebagai dalil-dalil fiqh. Siapa yang memberhentikan dia? Khitab yang kedua, khitab yang datang lebih lewat. Okey, setelah kita melihat dari segi definisi an-naskhu secara makna bahasa dan juga secara makna istilah, kita tengok pula apa sebenarnya contoh-contoh bagi an-naskhu, dan kita akan tengok contoh-contoh dan pembahagian-pembahagiannya dengan lebih jelas, jadi kita akan lebih faham insya-Allah. Qala Imamul Haramain Al-Juwaini wa yajuzu naskhur rasmi wa baqa'ul hukmi wa naskhul hukmi wa baqa'ur rasmi wa naskhu ila badalin wa ila ghairi badal wa ila ma huwa aghlaz wa ila ma huwa akhaf. Okey, boleh berlaku. Maksudnya secara akal tidak menjadi masalah, tidak menjadi satu benda yang bercanggah dengan akal untuk berlaku nasakh-nasakh seperti ini. Yang itu pertama, nasakh ar-ras wa baqa'ul hukm. Okey, sebelum kita lihat lebih lanjut contoh-contoh an-naskhu ini, suka untuk saya sebut bahawa an-naskhu bukanlah menunjukkan bahawa berlaku al-bada' bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ilmu akidah dibincangkan satu tajuk al-bada'ah, iaitu macam al-bada'ah ni kita kata baru tahu. Maknanya contoh macam kalau kita tengok dalam undang-undang kita, katakan kita sekarang ni berlaku dalam dalam isu COVID di Malaysia secara khusus, begitu juga dengan isu-isu COVID yang berlaku di seluruh dunia. Kita akan melihat kerajaan kita akan mengambil beberapa tindakan, dan kadang-kadang tindakan itu akhirnya sudah tidak lagi boleh digunakan, digantikan dengan tindakan yang lebih baru. Setelah mereka menyedari tindakan yang awal itu tidak tepat, tindakan yang lebih awal tidak tepat. Okey, contoh kalau kita lihat, katakan kalau saya nak buat satu contoh. Okey, sebelum ini kerajaan, katakan apa nak ambil contoh. Okey, kita andaikan
Saya pun tak pasti apa yang akan diputuskan oleh pihak kerajaan ataupun tidak. Kita ambil satu contoh. Sebelum ini kerajaan membenarkan pilihan raya di peringkat negeri Sabah. Okey. Dan kita tengok antara yang disebut oleh pihak kerajaan, orang yang pulang daripada Sabah tidak perlu untuk kuarantin. Mereka tidak perlu kuarantin. Namun bila kita tengok isu-isu yang berlaku hari ni, ramai dah kena COVID disebabkan mereka ke Sabah baru ni sama ada berkempen atau mengundi. Maka katakan, saya tak pasti saya tepat, adakah kerajaan sekarang menetapkan mesti kuarantin 14 hari atau tidak? Okey, katakanlah kita andaikan sekarang kerajaan mengeluarkan arahan baru, siapa-siapa katakan kita andaikan, sebab saya tak pasti secara tepatnya, kita andaikan kalaulah kerajaan mengeluarkan satu arahan baru, siapa-siapa yang pulang daripada Sabah hendaklah kuarantin 14 hari. Kalau kita tengok memanglah yang balik daripada Sabah semua diminta untuk kuarantin. Tapi kalau kita tengok kenyataan awal, pulang daripada Sabah tidak perlu kuarantin. Namun setelah kita tengok dengan sebab tak kuarantin tu tersebar habis COVID di Semenanjung, maka tahulah kita kerajaan dia kata salah tindakan kita. Kita kata tak perlu kuarantin tu tak tepat. Yang tepat kena kuarantin. Walaupun lama kena kuarantin. Jadi mereka keluarkan satu pandangan baru, siapa yang balik daripada Sabah kena kuarantin. Jadi ia telah menasahkan, dia telah membatalkan kenyataan yang lebih awal. Kenyataan lebih awal kata siapa balik daripada Sabah tak perlu kuarantin. Okey, siapa yang pulang daripada Sabah tidak perlu kuarantin. Kenapa timbul kenyataan kedua yang membatalkan kenyataan pertama? Kenyataan kedua timbul setelah kerajaan menyedari bahawa kenyataan yang mula-mula itu tidak tepat. Lalu mereka setelah baru tahu, sebenarnya kita dah silap. Lalu keluarlah tindakan yang baru. Yang tindakan yang baru ini membatalkan tindakan yang mula-mula. Jadi sebenarnya berlaku an-naskhu, iaitu kenyataan baru yang mengatakan kena kuarantin selama 14 hari telah membatalkan kenyataan lama yang mengatakan tidak perlu kuarantin. Jadi hukum sudah berubah. Dulu tak perlu kuarantin, sekarang kena kuarantin. Okey, kenapa timbul an-naskhu bagi pihak kerajaan? Kerana kerajaan baru menyedari bahawa mereka sudah tersilap, kalau kita boleh gunakan istilah itu, mereka sudah tersilap langkah di dalam mengeluarkan kenyataan yang pertama. Namun ia perkara biasa sebab itu adalah ijtihad. Itu adalah al-ijtihad, satu cara fikir, cara pandang peringkat awal, dan kita sebagai manusia tidak akan sunyi daripada kesilapan. Sebab tu dalam satu kaedah disebut al-ijtihad la yunqadu bil ijtihad. Satu pandangan tidak membatalkan pandangan yang lain, kerana semuanya adalah merupakan pandangan. Namun bila kerajaan kata okey, pandangan lama dah tak diguna, kita guna pandangan yang baru. Jadi kita kata tak apalah, peringkat awal dulu itu adalah ijtihad kerajaan, sebab kita pun faham kerajaan tidak akan mengambil tindakan yang mahu menyusahkan rakyat, tapi mereka tersepit di antara dua kemudaratan. Antara kemudaratan yang pertama atau kemudaratan yang kedua, mana yang lebih besar, mereka timbang, akhirnya buat keputusan. Bila mereka sedar itu adalah silap, mereka ubah, kerana berlaku al-bada'ah, berlaku baru tahu, baru timbul. Itu biasa bagi sudut manusia. Namun persoalan yang kita nak sebut di sini, adakah an-naskhu yang dibincangkan di dalam tajuk ilmu usul fiqh, bila Allah Ta'ala sebut satu hukum dulu macam ni, lepas tukar kepada hukum yang baru, adakah ini menunjukkan Allah baru tahu? Allah baru tersedar? Rupanya silap? Tidak. Kerana ia mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustahil. Kerana kalau kita menyatakan, Allah Ta'ala dulu keluarkan kenyataan begini, kemudian setelah Allah Ta'ala menyedari, wali'azbillah min zalik, setelah Allah menyedari bahawa rupanya hukum yang mula-mula disebut itu adalah tidak tepat, lalu datang hukum yang kedua, kalau kita sebut begitu, ianya akan menyebabkan kita mengatakan Allah bersifat jahil, wali'azbillah min zalik. Sebab ini akan menafikan sifat ilmu Allah Ta'ala. Sebab Allah Maha mengetahui. Tak ada istilah Allah baru tahu, tak ada istilah Allah tersilap. Tidak. Sebab Allah adalah zat yang sangat suci, yang kita pun sebut subhanallah, maha suci Allah, iaitu suci Allah Ta'ala, bersih Allah Ta'ala daripada segala sifat kekurangan. Bagi kita sebagai makhluk memang tersilap,
baru tahu, itu biasa bagi makhluk. Sebab kita tidak suci daripada kesilapan. Kita akan ada kesilapan. Namun bagi Allah Subhanahu Wa Taala, an-naskhu tidak menunjukkan Allah baru tahu, tidak menunjukkan Allah baru tersedar, lalu Allah menyesal. Itu mustahil sama sekali. Itu adalah sifat makhluk dan itu bukan sifat al-khaliq. Itu bukan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengapa timbul an-naskhu? Okey, Allah tahu benda yang berlaku begini. Mengapa timbul perkara ini? Kata para ulama, antara hikmahnya yang pertama adalah Allah ingin menguji, melihat sejauh mana keimanan kaum muslimin di peringkat awal. Ingin melakukan tindakan yang disuruh oleh Allah ataupun tidak. Dan yang kedua, selain daripada Allah ingin menguji makhluk, sebab Allah berhak nak uji siapa saja. Allah nak suruh orang ni buat begini, patut Allah kata, okey, sekarang tak payah buat. Boleh. Contoh yang macam yang berlaku kepada Nabi Allah Ibrahim AS. Allah menguji Nabi Ibrahim. Bukan sebab Allah tak tahu bahawa Nabi Ibrahim seorang yang tahan diuji dan Nabi Ibrahim mampu taat pada Allah. Sebab Nabi Ibrahim adalah Nabi. Begitu juga Nabi Ismail AS. Semua para Nabi dan para Rasul adalah maksum. Iaitu mereka terpelihara daripada bersikap jahat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka adalah makhluk yang sangat mulia yang tidak pandai berbuat dosa. Subhanallah. Jadi bila Allah Ta'ala menguji Nabi Allah Ibrahim AS dengan meminta Nabi Ibrahim menyembelih anak, dan tak pernah dalam sejarah para Nabi dan para Rasul yang kita dengar, tidak pernah kita dengar ada Nabi yang disuruh oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih anak. Namun apabila Allah menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anak, maka ini adalah merupakan perintah Allah dan Nabi Ibrahim taat kepada Allah Ta'ala. Dan Allah bukan tak tahu bahawa sebenarnya Allah akan menukar hukum kepada hukum yang baru. Namun mengapa Allah Ta'ala menyuruh Nabi Ibrahim menyembelih anak? Di sana kita akan lihat pelbagai hikmah. Pelbagai hikmah. Yang pertama antaranya untuk menunjukkan betapa besarnya pengorbanan Nabi Ibrahim AS sanggup korbankan apa saja, hatta anak sendiri kalau sudah Allah Ta'ala yang menyuruhnya. Subhanallah. Yang kedua, antara hikmah yang disebut oleh para ulama sufi, kita dapat belajar, kalaulah kita sudah begitu cinta kepada dunia, maka hendaklah kita sembelih dunia tersebut. Maksudnya, buanglah dunia itu daripada menjadi yang dicintai oleh diri kita. Nabi Ibrahim AS mencintai anak baginda, iaitu Nabi Ismail AS. Bayangkanlah berapa lama Nabi Allah Ibrahim dan juga isteri-isteri baginda menunggu kelahiran anak. Akhirnya Allah Ta'ala kurniakan anak dalam keadaan Nabi Ibrahim sudah berusia tinggi. Nabi Ibrahim ketika itu berusia tinggi. Jadi sayang Nabi Ibrahim sangat tinggi kepada anaknya. Bukanlah sayang kepada anak baginda iaitu Nabi Ismail sampai Nabi Ibrahim tidak sayang pada Allah, atau menjadikan kasih sayang Allah, kasih sayang kepada Allah dengan kasih sayang kepada Nabi Ismail sama. Tidak. Namun Allah ingin mengajar kepada kita bahawa kalaulah hatimu itu sudah begitu tertakluk, sudah begitu lekat kepada dunia, maka sembelihlah sampai dunia itu menghalang kamu menjadi orang yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Pelbagai hikmah lah kalau ingin kita keluarkan daripada kisah pengorbanan Nabi Allah Ibrahim AS. Bukan Allah tak tahu, Allah tahu. Bukan Allah tak tahu Nabi Ibrahim begitu. Dan Allah nak tunjukkan ini contoh keluarga yang taat kepada Allah. Nabi Ibrahim taat, Nabi Ismail taat, Sayyidatuna Hajar taat. Di pelbagailah manfaat yang kita boleh belajar daripada kisah tersebut. Dan kadang-kadang, dalam contoh yang lain, Allah Ta'ala mengubah daripada satu hukum ke satu hukum, melihat kepada situasi yang sesuai dengan kaum muslimin ketika itu. Contoh, peringkat awal, Allah Ta'ala meminta kaum muslimin untuk bila salat menghadap ke Baitul Maqdis. Bila salat menghadap ke Baitul Maqdis, bukan menghadap ke Baitullahil Haram. Ketika Nabi Muhammad dan juga para sahabat baginda berada di Mekah, mereka dapat menghadap ke Baitul Maqdis dengan menjadikan Kaabah di tengah-tengah. Namun apabila Nabi Muhammad dan juga para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in sampai ke Madinah, ketika mereka menghadap ke Baitul Maqdis, mereka terpaksa membelakangi Kaabah, arah Kaabah. Jadi setelah mereka menghadap ke Baitul Maqdis dengan tempoh yang lama, akhirnya Allah menukar supaya Kaabah menjadi pula kiblat bagi kaum muslimin. Jadi apa hikmahnya? Adakah Allah Ta'ala tak sepatutnya kot silap kot? Mustahil. Sebab silap itu mustahil bagi Allah. Jadi bila kita lihat rupa-rupanya antara hikmah, Allah Ta'ala ingin memberitahu kepada
Banu Israel bahawa sebenarnya kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah satu perkara yang asing daripada dakwah para nabi sebelumnya. Kerana para nabi dan para rasul semuanya datang daripada Allah. Bukan maknanya Nabi Muhammad ni ingin membatalkan agama para nabi yang terdahulu, sebab Bani Israel mereka beriman dengan nabi-nabi yang mereka imani. Kaum Yahudi beriman dengan Nabi Musa, kaum Kristian beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Nabi Isa. Jadi bila datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka merasakan ini ajaran baru. Mungkin mereka akan tolak kerana bagi mereka ini ajaran baru yang tak sama dengan ajaran Nabi kita. Lalu Allah Taala menjadikan kiblat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Baitul Maqdis untuk memberitahu kaum Bani Israel yang beragama Kristian atau beragama Yahudi bahawa sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang untuk menyempurnakan agama para nabi dan para rasul sebelum baginda. Buktinya, hatta dalam salat pun Nabi Muhammad menghadap kiblat yang sama dan tidak menghadap kiblat yang berlainan, ya. Jadi ini hikmahnya. Namun setelah kaum Yahudi tetap tidak mahu menerima apa yang ingin dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka sudah tidak ada keperluan lagi untuk kita memberitahu mereka bahawa sebenarnya agama kita dengan agama nabi-nabi yang terdahulu sama sebenarnya dari segi akidahnya, bahkan kadang-kadang sama dari segi syariat. Buktinya semayang pun menghadap ke Baitul Maqdis yang sama. Apabila mereka tetap degil, maka sudah tidak ada keperluan untuk kita menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu Allah menukar kiblat daripada Baitul Maqdis, ditukar kepada kiblat Nabi Allah Ibrahim AS, iaitu Kaabah Al-Musharrafah. Jadi penukaran hukum itu, penasakhan hukum daripada satu hukum yang lama ditukar kepada hukum yang baru. Yang pertama bukan kerana Allah tidak tahu. Sebaliknya, ianya adalah kerana sama ada Allah ingin menunjukkan, ingin menguji kaum muslimin. Dan yang kedua, untuk menunjukkan hikmah-hikmah yang sesuai dengan satu zaman. Kemudian bila bertukar zaman tersebut, yang sesuainya adalah perkara yang lain. Mereka kesesuaian bukan kesesuaian bagi pihak Allah, tetapi kesesuaian bagi pihak makhluk. Kerana Allah tidak memerlukan sama ada kita menghadap ke Baitul Maqdis atau menghadap ke Masjidil Aqsa. Namun kiblat itu ditukar daripada satu kiblat ke satu kiblat adalah untuk tujuan maslahah, tujuan kepentingan orang itu sendiri. Okey. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita telah pun bicara panjang tentang An-Naskhu. Jadi insyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada contoh-contoh An-Naskhu. Saya ingat sempat tapi dah pukul 4. Kita pun tadi mula lewat. Sebabkan saya tunggu lama, internet macam ada masalah di rumah saya. Tadi pun berhenti 2-3 kali. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan masuk kepada bahagian-bahagian An-Naskhu. Yang mana An-Naskhu ni penting bagi seorang mujtahid, bagi seorang faqih. Kerana mereka perlu mengenal pasti mana satu dalil yang masih boleh dijadikan sebagai dalil, mana satu dalil yang dulu boleh jadi dalil, sekarang dah tak boleh jadi dalil. Sebab itulah tajuk An-Nasikh dan juga Al-Mansukh merupakan tajuk yang penting dalam ilmu usul fiqh, kerana ia berkait dari segi hukum hakam syarak. Dan sebagaimana yang kita semua sedia maklum, penasakhan hukum ini daripada satu hukum kepada satu hukum, ianya hanya berlaku dari segi fiqh. Dari segi fiqh. Dari segi akidah tidak berlaku penasakhan. Hukum akidah tidak bertukar. Begitu juga dengan kisah-kisah umat-umat yang terdahulu tidak akan bertukar. Maknanya tak berlaku. Allah Ta'ala sebut dulu Allah Ta'ala satu, tiba-tiba Allah Ta'ala kata sekarang dah ada Tuhan yang kedua, jadi tak boleh pegang. Lagi Tuhan satu kena pegang Tuhan ada dua. Tak berlaku. Sebab bila akidah bertukar-tukar, itu menunjukkan tak betul. Sebab akidah adalah benda yang mesti diyakini, maka dia tidak boleh ditukar-tukar. Begitu juga dengan kisah-kisah orang terdahulu. Kalau contoh peringkat awal, katakan Allah Ta'ala sebut Firaun di Mesir. Lepas tu datang ayat yang kedua, katakanlah tak berlaku benda ni. Katakanlah datang ayat yang kedua mengatakan sebenarnya Firaun bukan berada di Mesir, tapi Firaun berada di Malaysia. Jadi sudah ditukar hukum. Kita kata ini maknanya tak betul lah. Maknanya ada benda yang tak kena lah. Sebab cerita benda yang telah terdahulu sepatutnya tidak berlaku perubahan. Sebagaimana benda itu telah berlaku, maka begitulah ianya perlu dihikayatkan. Jadi tahulah kita, dalil-dalil syarak yang berlaku perubahan, itu hanya pada hukum hakam fiqh. Yang tidak berlaku dari sudut akidah,
ianya juga tidak berlaku dari sudut perkisahan ataupun penceritaan kisah-kisah orang-orang yang datang sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan lihat seterusnya pembahagian-pembahagian an-naskhu yang dibincangkan dalam ilmu usul fiqh biiznillah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada semua yang hadir, semua yang mendengar. Saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudi mendengar. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kefahaman untuk memahami hakikat ilmu Islam yang sangat menarik, yang kesemuanya membawa kepada keyakinan bahawa sesungguhnya agama kita adalah agama yang berdiri di atas dasar yang kukuh, dan ini adalah agama yang betul-betul datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Subhanahu Wa Taala, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang betul-betul datang daripada Allah adalah agama Islam, iaitu agama yang telah diturunkan oleh Allah kepada semua para nabi dan para rasul. Kesemuanya bersepakat dari segi akidah, walaupun dari segi hukum fiqh mungkin berubah daripada satu nabi ke satu nabi, namun kesemuanya sama dari sudut agama mereka, agama yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga terima Allah. Marilah sama-sama kita menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Ta'ala menerima segala yang kita lakukan. Allahumma amin. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.